Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jom belajar pendidikan Islam tingkat 4 bersama Ustazah Yat. Okey, hari ini kita akan belajar bahagian akhlak, pelajaran 24, unit yang kedua, iaitu adab terhadap orang kurang upaya. Okay, bagi anak-anak yang ingin melihat buku teks, sila rujuk muka surat 202 hingga 204. Okey, standard pembelajaran hari ini 6.17.1 menyatakan dalil nakli tuntutan beradab kepada orang kurang upaya. 6.17.2 menerangkan adab terhadap orang kurang upaya. 6.17.3 merumuskan hikmah beradab terhadap orang kurang upaya. Dan 6.17.4 menyantuni orang kurang upaya secara beradab dan istiqomah. Okey, 6.17.1 iaitu dalil nakli berkaitan dengan orang kurang upaya. Kalau kita panggil OKU. Okey, dalil nakli ini dipaparkan melalui satu hadis. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna mar'atan kanat fi aqliha syai'un faqalat ya Rasulullah inna li ilaika hajatan." Faqala ya umma fulanin zuri ayya sikaki syi'ti hatta aqdiya laki hajataki. Faqala ma'aha fi ba'di turuki hatta faragat min hajatiha. Riwayat Muslim. Hadis ini membawa maksud seorang wanita yang mempunyai kekurangan pada akalnya berkata, "Wahai Rasulullah, saya memerlukan pertolonganmu dalam sesuatu urusan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai ibu, bagaimana caranya untuk aku membantumu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluangkan masanya sehingga wanita itu dapat menyelesaikan urusannya. Maksudnya di sini Rasulullah tak pasti macam mana nak membantu seorang wanita yang kurang upaya tersebut. Lalu Rasulullah tunggu sehingga selesai urusan yang dikatakan oleh wanita tersebut. Seterusnya tambahan ilmu, iaitu spektrum ilmu. Apakah maksud orang kurang upaya? Siapakah orang kurang upaya ni? Okay, seorang yang tidak mempunyai keupayaan untuk melibatkan diri secara efektif dalam masyarakat dari segi fizikal, mental, intelektual atau panca indera, sama ada sejak dari lahir lagi ataupun selepas, iaitu dah dewasa ataupun masih kanak-kanak ataupun dah tua, dah berusia. Jadi mungkin berlaku kemalangan yang menyebabkan kehilangan mana-mana anggota sehingga dikatakan kurang upaya. Itu merupakan maksud orang kurang upaya. Seterusnya, apakah adab kita sebagai orang yang normal terhadap orang kurang upaya? Okey, di sini dibahagikan kepada beberapa aspek utama. Yang pertama dari segi ibadat. Apa yang perlu kita bantu mereka dari segi ibadat? Okey, antaranya ialah yang pertama, kita boleh menyediakan kemudahan kepada orang kurang upaya untuk melakukan ibadat dengan selesa. Yang kedua, kita juga boleh membantu mereka dengan memberikan tunjuk ajar mengenai urusan ibadat. Seterusnya dari aspek emosi. Sebagai orang normal, kita adalah memberikan layanan yang baik dengan penuh kasih sayang terhadap orang kurang upaya. Yang kedua, janganlah sekali-kali kita mengejek ataupun menghina mereka, iaitu orang kurang upaya ni dengan macam-macam perkataan-perkataan yang tak elok ataupun
yang negatif kepada mereka, iaitu orang kurang upaya. Seterusnya dari aspek fizikal. Dari aspek fizikal, kita hendaklah pastikan kemudahan asas yang disediakan untuk mereka, iaitu orang kurang upaya ni, tidak disalahgunakan. Kan sekarang ni banyak telah disediakan kemudahan asas oleh pihak kerajaan untuk kemudahan bagi orang kurang upaya. Contohnya tandas dah ada untuk orang kurang upaya, tempat letak kereta dah ada untuk orang kurang upaya. Begitu juga dengan laluan perjalanan ke satu tempat telah disediakan untuk mereka. Jadi pastikan tidak disalahgunakan. Yang kedua, menyediakan ruang dan memberikan peluang kepada mereka sesuai dengan keperluan mereka, iaitu orang kurang upaya ni, sama ada dari segi pembelajaran ataupun pendidikan ataupun dari segi pekerjaan. Disamaratakan, jangan membeza-bezakan antara orang kurang upaya dan orang normal. Okey, untuk yang terakhir sekali, hikmah beradab terhadap orang kurang upaya. Apakah kelebihan kita dapat bila kita beradab dengan orang kurang upaya? Okey, antara hikmahnya, yang pertama, dapat menimbulkan rasa dihargai dalam diri orang kurang upaya kerana mendapat perhatian dan keistimewaan. Yang kedua, dapat memupuk sifat kebersamaan terhadap semua golongan masyarakat agar perpaduan dapat diwujudkan. Yang ketiga, dapat melahirkan rasa syukur kerana diberikan fizikal dan mental yang sempurna. Kita sebagai orang normal ni bersyukur kerana diberikan fizikal dan mental yang sempurna. Dan yang keempat, memudahkan orang kurang upaya melakukan urusan seharian dengan selesa dan tenang. Okey, akhir sekali, Ustazah harap murid-murid akan dapat menjawab ataupun menjawab 4 soalan penilaian di muka surat 204 buku teks dan ditulis di buku latihan masing-masing. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.